Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan fiqhul qulub, iaitu perbincangan tentang hati, mana penawar penyakit hati berdasarkan kepada perspektif Quran dan hadis. Jadi perbincangan pada malam ni pada muka surat 66, iaitu perkara 9, buruk sangka. Jadi perbincangan pada malam ini masih lagi berkait dengan beberapa contoh, banyak jugalah, sekitar 20 contoh-contoh penyakit hati. Jadi sambungan pada malam ini perkara 9, iaitu buruk sangka, su'udzan, buruk sangka. Ini salah satu yang tersenarai sebagai penyakit hati. Antara penyakit yang melanda seseorang sebelum beramal ialah suka menaruh sangka buruk, menaruh rasa buruk sangka kepada orang lain, khususnya kepada orang yang ingin beramal selaras dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataan ini terlalu khusus sangat. Kenyataan ini terlalu khusus sangat. Sebenarnya buruk sangka ni dia bukan berkait dengan buruk sangka kepada orang yang hendak beramal dengan Quran dan sunnah saja, tidak. Dia lebih daripada itu lagi. Jadi buruk sangka ni lebih luas maksud dia. Maksudnya sangka buruk ni boleh berlaku kepada lebih luas lagi. Skop buruk sangka tu bukan semata-mata kepada orang yang hendak beramal dengan Quran dan hadis, maka ada orang buruk sangka kepada itu salah satu saja. Jadi buruk sangka ni merupakan sejenis penyakit hati yang amat disukai oleh iblis dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Ni kalau nak tengok dengan agak detail boleh tengok dalam kitab tu lah. Kalau Ihya tu memang itulah, ni kalau kitab Minhajul Qasidin itu dia ada khusus juga. Situ agak panjang jugalah. Jadi buruk sangka ni kenapa iblis suka sangat buruk sangka? Kerana buruk sangka ni dia boleh menyebabkan seseorang itu menghukum seseorang yang lain dengan zalim. Daripada buruk sangka itu dia timbul lagi beberapa implikasi lain. Misalnya dia meletak hukum pada seorang. Misalnya orang ini tak bagus, orang ini tak bagus, bukan pilihan pertama, macam-macam lah dia buat kenyataan.
Tu yang pertama. Yang kedua, daripada buruk sangka yang tidak terkawal. Sebab buruk sangka ni kena ada juga sebenarnya, tetapi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh bermudah-mudah buruk sangka. Kalau tak ada langsung buruk sangka, dia boleh jadi betul. Kelihatan kata betul pasal dia tipu ke orang semua. Jadi buruk sangka tu kena ada juga. Sebab tu dalam Quran sebut buruk sangka ni jadi ke dosa tu kalau banyak. Inna kathiran minadh-dhann its. Kalau banyak buruk sangka tu dia boleh jadi dosa lah. Buat apa tu? Bila banyak buruk sangka ni maknanya sifat buruk sangka tu kadang-kadang berlaku dalam keadaan tidak terkawal. Misalnya kita sanksi kepada seseorang kerana ada sebab-sebab dia. Misalnya cara dia bercakap, banyak bercanggah misalnya. Kemudian terbukti beberapa kes yang kita berurusan dengan dia tu menimbulkan rasa tak senang hati. Timbullah buruk sangka. Sekadar itu tak apa. Jadi kita pun berhati-hati. Tapi kita tidak jadikan bahan percakapan. Kita tidak sebut pada ramai. Cuma kita simpan sebagai peringatan. Tu tak apa tu. Tu kena ada. Tak ada tu berat kita. Ni buruk sangka yang dimaksudkan di sini ni yang tidak terkawal. Terlalu banyak. Dan dia keluar selepas tu dalam bentuk percakapan. Duk kecek dengan orang. Kawan dia tu, kawan tak agak benar tu. Dia mula sebut. Jadi dia cuba akan berlaku tindakan memburukkan peribadi seseorang. Tu jadi taklif tu. Kalau kata taklif langsung ada sangka buruk. Tu betul pasal dek kata-kata lagu tu. Tak kenal lagu tu. Tu dia ada perbincangan pula. Baik. Jadi apa yang iblis suka sangat buruk sangka tu? Hak dia naknya selepas tu. Kesal dia tu. Gapo dia? Menghukum seseorang dengan cara terburu-buru. Dia jadi begitu. Menghukum seseorang secara terburu-buru, secara tidak tepat. Timbul pula mengumpat daripada buruk sangka, timbul pula memburukkan orang tanpa kita kata pencerahan yang betul lah kita kata. Itu sebenarnya syaitan dia nak tu lah. Sebab semua juga marah kena ada, tapi marah yang tidak terkawal tu tak boleh. Islam ingin menegakkan masyarakatnya berdasarkan kepada kejernihan hati dan rasa percaya mempercayai, dan bukan berdasarkan rasa ragu, syak wasangka terhadap seorang. Macam mana nak melahirkan persahabatan yang baik kalau duk main syak sepanjang masa, ragu sepanjang masa, sikit-sikit rasa ragu, rasa syak. Islam tidak tegak atas itu. Walaupun perkara itu kena ada, tetapi tak bolehlah menjadi kita kata terlalu banyak sangat bermain dalam pemikiran kita, tersyak, tidak yakin, ragu pasal orang. Syaitan nak tu. Itulah hasil daripada sangka buruk. Bimbang dan sangka buruk antara satu sama lain. Kejernihan membawa kepada perpaduan, dan sangka buruk yang terlalu banyak membawa kepada perpecahan. Perpaduan disukai oleh Islam, manakala perpecahan dibenci oleh Allah Subhanahu, dibenci oleh Islam. Jadi syaitan ni memang kerja dia nak supaya timbul perpecahan. Jadi bibit-bibit ataupun kita kata riak-riak yang boleh membawa kepada perpecahan itu, salah satunya apa? Buruk sangka. Tapi setengah ulama dalam kitab-kitab yang baca, dia kata buruk sangka ni kalau tak keluar dalam bentuk kata-kata, duk main dalam, tersimpan dalam hati kita, tak dosa lagi. Tak dosa lagi. Tetapi dia jadi berdosa kalau kita buat keputusan. Keputusan tu setengah ulama kata kita sudah hukum dia. Kita sudah tak mahu dah bergaul ni. Walaupun kita tak bercakap, kita tak sebut apa yang tersirat dalam hati kita, tapi kita sudah mula jawa dengan dia. Manakala orang puji dia pun kita tidak memperakui dah puji orang tu. Jadi kita sebenarnya hakikatnya kita telah menghukum dia. Tu tak sih tu. Dia tak bercakap. Kadang-kadang kita buat sebab apa nak jawa dengan aku, punya ada dia buruk sangka terhadap kita tu, tapi dia tidak berterus terang dengan kita. Tu kata sih. Jadi kalau lagu tu tak ada, adalah orang panggil musahabah itu. Persahabatan itu sudah tak wujud lagi di situ. Apa tu? Bahasa Kelantan molek benar, Jawa tu lah. Nak kata mana aku bahasa surat Jawa ni? Dia tasydid tu Jawa. Kalau Jawa tak jadi Jawa. Dia jadi gitu. Kesan dia tu.
Kalau mari masjid Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu pat gila kita puas puasa tak sedap tu panggil Jawa tu. Ataupun kalau dia nampak tu dah lain dia pusing ikut orang lain tu kesal ke dia tu kesal ni buruk sangka. Sebab itulah kalau ada rasa buruk sangka tu molek kita berteruslah panggil dia bincang betul sekawan ni ada bunyi gini minta penjelasan. Ataupun kalau nak selesai masalah kalau dia buruk sangka kita buat awal tak sih malah bicara benda ni serabut malah duk buah kepala kita reba-reba jin siapa sarak tu tu lebih baik lagi lebih baik lagi. Kalau tidak kita nak ada kepala kita benda ma'ruf saja. Banyak sebab tu taklid inna kathiran minaz-zann ism banyak doa tu jadi dosa. Jadi dosa. Baik. In atasilat cuba bawah dia dua tertinggal ni ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann tertinggal kalimah bawah tidak ada surah Hujurat ayat 12 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman. Ayat inilah saya tersilap cuba tengok ni betul ni ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman ijtanibu jauhilah oleh kamu katsiran minadh-dhann banyak buruk sangka. Inna ba'dadh-dhann kerana sebahagian sangka prasangka itu dosa. Bukan semua prasangka itu dosa tidak, sebahagian. Jadi kalau banyak sangatnya adalah dosa tu. Sebab tu tak boleh. Sebab tu anak kata saat ni mengikut huraian ulama lah. Mana kita sangka buruk seseorang kerana ada asas. Ada asas. Kita pun tak mahu dia timbul tu kerana ada asas dia tu lah. Benda-benda gitu kena faham lah. Sebab tu anak kata kalau tak ada langsung sangka buruk dia orang Kelantan kata betul seposadek mudah kena tipu kat orang. Kena ada tu supaya kita berhati-hati. Sebab itulah kalau orang ngaji molek agama ni dia jadi molek lah. Dia jadi molek saat dia pun buat dah sini sikit sangkaan yang berdosa ialah sangkaan buruk. Lepas tu memang kalau husnuzan tak payah duk ayat dah tu masalah su'uzan. Sebab tu anda buat tambahan ini saja yang anda tulis ni berdasar pada kitab lain. Sebab dia buat tu dia kata sangkaan yang berdosa ialah sangkaan buruk. Masalahnya sangkaan buruk ni dia kena ada juga. Sebab tu anda buat sini kalau nak tulis boleh. Ungkapan ini masih ungkapan ini masih boleh dibincangkan. Kerana apa? Kerana mengikut pandangan setengah ulama sangkaan buruk yang berdosa adalah sangkaan yang telah mewujudkan penghakiman dan keputusan terhadap sangkaan buruk itu. Makna sepanjang sebut saat ini bila kita sangka buruk pada seseorang dengan sebab-sebab tertentu tapi kita tahu keputusan sebab apa? Sebab bagi kita banyak kau lagi tak jelas tapi sudah timbul dah sangka buruk tu tapi kita tak buat keputusan, kita tidak hukum orang ini dengan jahat dalam hati kita. Mana kalau jumpa dia kita buat baik, kita tidak menampakkan kita jauh dengan dia tu, kita tidak nampakkan bahawa kita ni sudah ada prasangka buruk. Sebab kadang-kadang orang yang berprasangka buruk pada kita ni kita boleh agak daripada layannya dia pada kita boleh agak. Kita boleh agak daripada riak tubuh dia tu, orang panggil body language dia telah kita kata, kita boleh agak. Hak tu kita tidak benar ada dari kita. Kita cuba betul tu. Cuma dari diri kita ada sebagai peringatan. Sekadar tu ulama kata tak berdosa. Sangka buruk tu. Hak dia yang dikatakan sudah ada penghakiman, sudah ada keputusan tu, kita sudah anggap dia buruk sehingga kita pun tak mahu bercakap dengan dia. Kalau orang puji dia pun kita tidak memperakui pujian itu. Dan kalau jumpa dengan dia pun kita layan dia dalam kadar lebih-lebih kurang gitu ya. Hak tu sudah ada semacam keputusan. Hak tu tak sel. Kadang-kadang kalau orang puji dia kita kata iya kau. Tu. Maknanya ada dah dalil tu. Ada dah dalil tu penghakiman tu. Mana seolah-olah hati kita sudah buat keputusan dah. Sehingga kalau orang puji dia, iya kau molek. Tengok molek dulu. Kita pergi dak. Kau itu pun jadi klik neng. Sebab hak kata gini ustaz ni. Dia kata pula dak. Ustaz ni tak kecek pelawak. Dia tak tahu amal ustaz kecek pelawak lenya. Tu bahayalah. Bahaya Sebab tu kita kena tahulah. Kena tahu
dalam perbincangan ulama ni macam mana. Sebab hal ni dalam bab tazkiyatun nafs, proses nak baiki diri memang akan ada tajuk ni su'uzzan ini. Baik, seterusnya yang ke-10, poin yang ke-10, mengumpat. Ini juga termasuk dalam penyakit hati. Mengumpat merupakan salah satu penyakit yang menimpa seseorang sebelum beramal dan orang-orang yang telah pun beramal ibadat. Tak kira lah mana kalau sekali dari setengah kitab tu dia tidak kaitkan dengan beramal. Mengumpat ni maknanya menceritakan. Ini kalau dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu dia ada satu bab tentang mengumpat ini. Takrif dia bagaimana lebih menarik daripada ni lah. Iaitu mengumpat ini adalah sebenarnya takrif diambil daripada hadis Nabi. Lepas ni tu bawah tu ada, tak apalah kita baca lepas ni, cuma nak sebut dulu. Mengumpat ini bagaimana takrif yang terbaik. Seseorang itu dia menceritakan keburukan orang kepada orang lain dengan maksud menceritakan, bukan dengan maksud untuk memperbaiki. Dan kesalahan atau kelemahan atau keburukan seseorang itu benar-benar ada pada orang itu. Mana hak dia cerita tu benar, keburukan seseorang, dan keburukan itu bukan buat-buat, memang betul ada. Dan dia cerita tu bukan dengan maksud untuk islah. Kalau untuk islah ni dia cerita kepada orang yang amanah, cerita kepada orang yang jaga dia punya adab. Misalnya kita cerita kepada tu guru dia kata ni ustaz dia ni ada masalah gini, boleh ke ustaz tolong? Kita ceritalah kepada guru, biar kita tahu guru ni seorang yang jujur, seorang amanah. Tu tak apa tu, guru dia pun tak cerita pada orang lain, ke isteri dia pun kita tahu dah sifat guru contoh tu. Tu tak apa tu. Tujuannya supaya guru tu menasihati dia. Tu misalnya. Tu tak apa. Setengah ulama dia letak dalam takrif mana menceritakan keburukan seseorang yang benar-benar berlaku, dan mana orang tu kalau dia tahu benda dia tersebar, dia rasa malu, dia tak suka, dia benci. Tu dia panggil mengumpat. Dalam hadis lepas ni kita akan jumpa Nabi kata beza dengan fitnah. Kalau keburukan yang kamu ceritakan tu tak benar, benda yang direka, persepsi kita kata kalau bahasa lain, kamu cerita kepada tu dia panggil fitnah. Itu beza dia. Tak ada orang suka dicerita keburukan dia, ada? Tak ada. Kalau ada tu memang luar biasa lah. Tu bahasa paling mudah. Ada bahasa lain pun malah guna. Gitulah. Dia suka nak kalau cerita keburukan dia. Ayah nak supaya nak jumpa orang. Sebab tu ulama kita letak dalam takrif. Mana kalau orang kalau dia tahu orang cerita hak keburukan dia marah. Tu. Setengah ulama kata tak payah sebut dia marah tu. Cerita keburukan orang tu tak boleh. Dia marah ke tak marah tu tidak perlu masuk dalam takrif. Ada juga yang kata begitu, khilaf pula tu. Sebab tu kalau kita ambil sekadar tu sudah cukup. Seseorang menceritakan keburukan orang lain yang benar berlaku kepada orang lain bukan dengan maksud untuk islah, tapi semata-mata menceritakan, maka itulah dikatakan mengumpat. Dan hak tu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Tak hilang dengan ambil wuduk, tak hilang. Hak tu dia kena bersihkan semula. Dia kena bersihkan semula. Setengah ulama kata kalaulah orang yang diumpat itu dia tahu bahawa keburukan dia telah disebar, setengah ulama kata kena minta maaf dengan dia. Kalau dia tak tahu, tak payah minta maaf, cuma kena betul balik. Maknanya berat lah. Tapi anda duk tengok banyak juga kita anda rujuk bab itab ini, boleh katakan semua ulama kata hak nikih berkait dengan maruah manusia. Dia bukan berkait antara dia dengan Allah saja, tidak. Bila kata kesalahan ini berkait seseorang dengan seseorang yang lain, maka proses taubat lebih sukar. Sebab dia kena dapat kemaafan daripada orang yang dia umpat tu. Dia kena betul balik. Banyak kau dia kena buat. Dia kena betul semula tu. Saya sebut tu memanglah dia kata dia bertaubat lama dah. Minta maaf lah saya salah sebut. Orang ni bagus. Dia gini setengah ulama dia mempercayai baik. Misalnya kita cerita, kita kata si A ni gini. Bila tu cerita tu? Kalau kita cerita dia ni katalah kita kata dia ni tipu, ataupun dia ni telah menganiaya
mak dia balas dengan mak dia, misalkan cerita contoh ni, dia balas sama dia. Bila cerita tu? Bila? Kadang-kadang cerita ni 10 tahun dulu. Gak kawet tulah ni tu lagu mana tahu? Takut dia mati tahu dah. Ataupun dia telah bertaubat, dia pun minta maaf, mak dia pun sudah redha kepada dia. Tu. Lepas tu kalau kita cerita daripada orang tak tahu jadi tahu. Orang pun jadi kurang adalah respect kepada dia, padahal dia berubah lama tu. Benar-benar gitu dia jadi tak molek tu. Sebab itulah dalam Islam ni kalau kita nak dapat redha Allah, kita jangan mendedahkan keaiban orang. Barulah Allah tutup keaiban kita, baru kita dapat redha Allah. Itu kita kena tahu. Semua tu ada disebutlah ke atas sini. Jadi syaitannya dia suka menabak apa? Sebab jadi balas lah. Jadi hubungan tu tidak molek. Itulah syaitan paling nak sekali. Kalau mari semaya pun dia jadi terganggu lah. Duduk dalam sah lah. Dia kata mari duduk tepi dia ni pulak. Dia kata dia rasa tak sedap duduk tepi dia. Padahal benda tu tak tahu mana lah pun. Kesan maklumat tu. Kesan maklumat tu lah. Tu bahaya tu. Sebab itulah dia tak usah kecek banyak lah kita ni. Dia kalau kecek banyak ni banyaklah kesalahan hak terlepas tu. Padahal jaga dah tapi dah kecek banyak. Ni ada hak terlepas tu. Baik, antara bentuk umpatan kepada orang yang beramal ibadat, misalnya seseorang itu kata gini. Jadi penulis ni Profesor Dr. Basri dia ambil contoh lebih kepada orang yang nak amal sunnah, kemudian dia dituduh macam-macam, disangka buruk, dia nak amal sunnah. Dia lebih kepada itu. Molek juga zaman kita. Kadang-kadang itulah orang panggil hambatan kepada orang nak amal sunnah ni. Buat apa? Orang jadi kecek tak molek tu tadi. Buat apa tu kita tak serupa dengan orang amal. Itu memang berlaku, padahal dia buat tu betul. Tu. Minggu lepas ya, ana lagi ceramah di satu tempat tu. Lepas tu ada orang sebut tentang seorang ustaz. Ustaz tu pun kita kenal lah. Dia kata kalau ustaz ni naik jadi tu imam kok, kadang-kadang duduk al-sah dah orang lagi. Buat apa? Lepas maya dia berzikir slow. Dia ajak tanya. Enggak kita pun gitu juga. Kita kata dia ni sini dia ke aku ke lagu mana ni no. Jadi oleh kerana gitu anak pun ambil lah kesempatan. Kata sebenarnya hak tu betul anak kata. Hak tu betul. Anak pun amal gitu. Dia kata tak ke orang ramai buat tu salah. Tu saya tak tahulah. Tapi hak saya nak ayat Nabi buat gitu. Lepas tu awak nak ukur lagu mana fikir ambil. Tapi hak dia buat tu betul. Dah hak tu sebentar. Bila anak sebut gitu, lepas tu dia kata, dia adalah banyak dia sebut tak ke tok peti tak tahu, tak ke ustaz ni tak tahu. Atau kita tanya dia. Kalau abang nak tahu abang kita tanya dia, hak buat gini mana dalil? Minta dalil, bukan nak condemn dia, minta dalil. Kan minta dalil ni perkara yang baik dalam agama. Minta dalil ni gapo dia? Mengaji lah tu. Minta dalil ni mengaji. Orang panggil ngaji ni minta dalil tu mengaji. Kita duk ngaji nak tahu dalil agama, tidak gitu kan? Bak malam ni niat dah nak kecek slow malam ni. Bak tak apa cakap malam ni nak. Anak nampak kecil-kecil kau tu. Nak. Banyaklah dia cerita keburukan ustaz tu. Hak dia cerita tu, anak kata hak abang cerita tak ada tak molek lakon ustaz tu. Dia kata ustaz tu dia kata apa ni, banyaklah dia sebutnya baca bismillah, bob bunyi, dia kata patut tubik lalu alhamdulillah dia sebut. Banyaklah tak kena. Anak kata berapa banyak tu, cuba sebut. Anak nak kira. Dia sebut sekat 3, kata banyak. Apa 3? Sebab kita pun niat dah tak segi kuliah di situ. Nak ayat biar benda ni. Padahal biar agak tahu. Anak kata kita tanya ustaz tu. Tok petiga boleh kita tanya. Sebab tanya-tanya ni adalah satu bentuk pengajian. Kalau kita duk ngaji ni hadirat kita ni semua puas hati. Tajuk dia tu isyarat dah kepada ngaji pun tengok. Kalau kita ni kan dia kata fiqhul qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Makna kita sedang ngaji dalil tentang hati berdasarkan kepada Dawil Quran was Sunnah, berdasarkan kepada neraca Quran dan hadis. Jadi tak usah takut, tak usah pelik lah. Jadi maknanya kalau seorang ustaz tu bila kita minta dalil daripada dia marah, makna dia marah kita ngaji dengan dia. Lepas tu ustaz berapa lagu ni? Gitu ya, tanya. Sebab anak pernah tanya. Biar nak sebut satu contoh ni. Ni dia ni kira guru terkenal juga lah. Dia ngajar.
Ana ada lah. Dia kata ni saya nak wi satu zikir ni. Dia wi tu ana pun tak ingat muka. Bila dia wi zikir ni kena amal. Lepas tu kita tanyalah dia, zikir ni minta maaf lah ustaz kata zikir ni mana rujuk kena kalau nak rujuk zikir ni. Dia kata tak payah rujuk dah sebab ni hak tok kenali amal dia tu. Dia begitu. Saya kata saya nak rujuk, saya nak tahu sebab saya duk ngaji juga bab zikir dalam kitab kita hadis tapi tak jumpa. Dia kata hak ni memang ada, iyalah tahu dah ada tu. Cuma nak tahulah dalam kitab mana. Dia pun kata saya tak ingat nanti saya rujuklah dia kata. Kita apalah. Enggak kita tahu jadual dia kuliah tu. Lepas tu kita tanya pula. Lepas tu nya dia kata tak teringat hak minggu selepas tu dia kata tak teringat nak mari. Tak apalah. Enggak kebetulannya kita ada urusan pergi rumah dia. Nak tanya rumah dia pula. Tanya supaya nak balas dia. Dia kata dah saya anak ada. Anak kata benar ada ni kena boleh tunjuk baru ada. Sebab kita nak marah sebab acak kali dah kita dengar kecik haji bagi kita tanya molek. Kata ada ke sebenarnya ustaz? Dalam kitab mana? Ana pun masuk biar ruang sikitlah. Kata kalau selepas ni ustaz jangan sebut, kalau tidak ustaz tidak boleh nak rujuk, tidak boleh pastikan ni siapa ke nabi jangan. Sebab dia ni tukang nguruk. Dia ni tu biasa sebut tukang nguruk. Tu kita pergi kebetulan bawa orang nguruk tu ya nak pergi tu. Tanya dia, benda-benda gini. Bayangkanlah. Kalau ustaz-ustaz jenis begini, anak murid tanya siapa jujur pada rumah, lepas ni dia beringat dia nak kecek tu, dia akan berdisiplin dah dalam proses menyampaikan ilmu yang dia cuba kaitkan dengan Nabi. Dia akan beringat dah lepas ni. Anak pun harap begitu. Sebab tu kita tidak jatuh. Cuba tu anak sebut secara umum, anak harap dia akan beringat lepas ni kalau dia nak kecek. Anak bimbang takut ambil daripada mulut ke mulut gitu, ya tak tahu kepala ekor. Bahasa tu tidak zaman Nabi dah kita dengar. Jadi benda-benda kita anda pun tak ingat doa tu. Pakai ni tak banyak mana sekitar 2 baris je. Dia kata hak ni rahsia sebab Tok Melayu dia sebut pula Tok kefadilat dia, Tok Melayu hebat gini-gini dia sebut. Kita kata tak boleh siapa rumah dia tu dia macam nak marah lah. Suara pun dia akak sikit. Anak kata ada iyalah ada tu mana. Kalau ustaz boleh ayat dalam kitab mana tak ayat muka surat tak apa soalan gitulah saya sebut dia. Tu dia kena lagu tu lah dia kena tanya. Barulah orang yang nak mengajar tu dia berhati-hati dalam proses menakal. Sebab hak kita duk ngaji ni kena ingat dalam istilah dia hak kita duk ngaji dia panggil ilmu nakli. Dia panggil ilmu nakli. Ilmu yang kita nukilkan. Jadi bila kata nukil dia kena ada perawi. Kita nukil daripada Nabi melalui hadis mana? Tu. Dia kena gitu dia. Kalau tidak semua orang kecek mudah-mudah yang kecek. Ikut sembak lah kata. Sebut belaka tak boleh gitu. Agama dia tidak lagu tu. Seperti contoh contoh kita kata kita ahya ulumuddin. Oleh kerana kita tu diterima, dijadikan sukatel untuk masyarakat. Akhir sekali ulama cek ulama semok setiap nukilan, setelah nakal, setiap yang dinukilkan nas hadis tu, Quran tu tak apalah, cek semula. Akhir sekali dibuat takhrij. Jadi 5 jilid kita tu bila dibuat takhrij. Hadis ni duduk dalam kitab mana? Siapa begitu sekali. Jadi mana-mana hadis, mana-mana kenyataan yang cuba disandarkan kepada Nabi, kalau Imam Ghazali sebut tanpa sanad, ulama letak sanad. Kalau Imam Ghazali sebut ni sahih, ni dalil dia. Dia tolong Imam Ghazali. Tapi kalau ada Imam Ghazali sebut tu hadis dhaif siapa tak boleh faham setengah tu maudhu' pun ada. Ulama letak. Itu juga adalah menolong Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali telah buat kerja besar, orang lain sama. Jadi kitab tu tetap digunakan, selamat digunakan untuk orang awam. Itulah kerja ulama. Orang cerdik dia mikir lagu tu. Tapi setengah orang tu kalau kritik, kalau kata hak ni ada kitab Imam Ghazali tapi tak betul. Mu siapa? Tu masalah orang yang tidak biasa dengan pendidikan agama, lagu tu lah dia kecek. Padahal kalau pada kita Nabi kata unsur akhaka zalim, akhaka zalim awil mazlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Mana kita kena tolonglah. Kau hak zalim kena tolong, hak dizalim kena tolong. Enggak Imam Ghazali ni bukan zalim.
Mana kesilapan tu kita letak atas taksir. Kesilapan ni tak berdosa. Sebab itulah Tok Guru Imam Ghazali sendiri, Imamul Haramain, kata siapa dia sebar hadis palsu dengan sengaja dalam keadaan tahu sebar juga dan tak royak hak ni palsu, jadi orang sangka hadis ni sahih bila tak, dengan sengaja dalam keadaan tahu, kafir orang itu, kata Imamul Haramain. Oh, Imam Ghazali tidak gitu. Bagi dia mungkin dia tahu dia tu sahih ataupun dia terlepas pandai. Jadi bila ulama buat takhrij, hak ni gini, maknanya kitab tu selamat untuk dibaca. Orang tidak alim mana dalam ilmu usul hadis pun boleh baca kitab tu. Boleh dikatakan gini lah, sebab kitab tu ada dengan boleh dikatakan 1/3 muka surat tu takhrij 1/3, seolah-olah bagi 3, 1/3 untuk takhrij saja. Tu jadi tebal tu. Tapi kita baca jadi suka. Kelebihan kitab Ihya ni sebab apa? Sebab dia banyak maklumat. Dia banyak maklumat. Misalnya kalau bab buruk sangka dia mari pandang Tok Guru dia, contoh-contoh dia mari banyak tu. Oh, kalau baca tu parah lah. Untuk rujuk ke molek benar. Tu. Jadi gitu hadirat. Jadi kita kena niat. Kalau kita tanya guru, kalau kita minta dalil pada guru, niat nak kena Tok Guru, kita boleh rasa. Kalau kita niat tanya Tok Guru dengan niat nak tahu, walaupun kita tahu dah takut nyaya ke orang lain ni, kita pun minta dengan niat ikhlas untuk kebaikan. Tu boleh pahala. Begitu yalah. Atas niat kita. Tetapi tanya tu termasuk dalam satu sistem pendidikan, metod pendidikan. Beringat, memang beringat tu jadi beringat lagi tu. 3 hari straight, 3 hari yang tanya. Gitulah tu. Baik, seterusnya. Misalnya di sini dia mari contoh. Misalnya, antara bentuk umpatan kepada orang yang beramal ibadat ialah seseorang mengatakan, dia kata dia tu ni kalau ana sebut kok Kelantan lah. Kita baca ni dulu. Orang yang beramal ibadat tu riak dan menunjuk-nunjuk warak, nak tunjuk aling lah tu, nak tunjuk lebah lah tu. Dia kata gitu. Nak tunjuk dia ikut sunnah lah tu. Orang lain tak kena belakang. Padahal hak tu ya, kau tu pun tidak. Itu contoh lah tu. Tengok tu yalah tu. Orang duduk doa dia bangun mayat dah. Dia kata, yalah tu buat tu. Boleh cari dia kata, tabing atas belakang W. Dia kata, dia wui. Misalnya dia kata gitu. Dia pun takut nak tanya. Apa tu? Takut kawan tu kata, hak Nabi buat gini. Dia takut dengan Nabi buat. Sebab dalam tu ada syaitan tu. Syaitan tak suka. Gitu ya, padahalnya hadirat, dah awak nak duduk pun tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak mesti bangun semaya lah lepas ni boleh main, tak mesti. Jadi benda-benda kita kena faham lah. Apa ni? Sebab bila seorang tu, bila tu imam wisalah, tak ada dah, kita tak terlibat dengan dia, habis dah bab jemaah tu. Mana kontrak kita dengan dia tak habis dah. Kita boleh buat dah apa-apa kita nak buat, tak sekait rasa dah tu. Sebab ada tu email tu dia terasa hati. Dia kata ingat doa kita Tuhan tak terima. Tu email tu lagu tu. Sebab tu email dia kena ngaji. Nak jadi tu email dia kena belajar. Tu email Nabi jadi tu email lagu supaya kita nak nikah lah. Sebab tu orang nak pergi minta kerja di MPKB dia tak minta surat nikah ada ni tak? Sijil nikah. Ni kursus nikah ada. Saya nak minta kerja ni nak jadi nak jadi pelayan di kedai kopi. Kau kata mana kursus nikah ni? Ada ke minta? Ni tak kerja tak kait dengan nikah, nak kerja nak jadi pelayan kita kata orang panggil jokaka lah. Ataupun kerja ni. Tapi kalau nak nikah kena ada lah. Sebab hatu awak nak buat benda tahu kena tahulah dalam agama. Bila awak nak jadi imam, bukan sekadar tu nak jadi makmum pun dia kena tahu. Kita jadi makmum ni kan ada hukum dia. Supaya jadi imam ada hukum dia. Kena tahu lah. Sebab awak nak jadi imam. Kalau nak jadi imam tak tahu tu. Nak jadi makmum pun tak tahu. Makmum pun dia kena kursus juga. Sebab dia bukan imam saja boleh terjejah solat kalau tak tahu. Makmum pun gitu. Supaya ya. Tak ada beza dia sebenarnya. Tapi waktu orang kita tu tidak dididik gitu. Tapi keceknya kira lah musuh. Kita nak tahu bila kita nak nego, kita kena tiba jadi fardu ain kita tahu tentang ilmu perniagaan. Sedap kecek dah. Apa tak kata bila kita jadi imam, kita nak jadi tok makmum. Tok makmum. Kita kena reti tentang ilmu ketuk makmum itu. Tu dia. Bahasa tu pandai tak ayat apa lagi guna jari-jari.
Nak jadi makmum ni kena tahu juga ilmu dia. Ilmu fiqh lah tentang makmum. Lama tu imam batal, makmum tak erti nak buat mana. Tu imam tu ubik kau pintu kecil tu. Tu imam tak masalah. Bila katalah dia ketuk, dia pergi. Tak batal makmum. Tapi lagu mana makmum hadap depan? Tak erti. Dia pakai wak kerah gitu. Ikut dia. Ikut lagu mana. Dia kerah. Orang hadap sah belakang kena belah sah. Wiruai nak masuk. Ada berlaku dah tu. Malas sebut masjid mana. Ada berlaku dah. Kau cerita kanan ni apa ni Tok Bila Masjid Lundai. Masa tu dia tak tugas dia pergi maya masjid tu hari Jumaat pula tu. Kira apa? Sebab makmum jahil. Jadi makmum kena tahu hak asas-asas tu. Tok imam gitu juga. Supaya orang nak ni, supaya orang nak berniaga kena tahu tentang ilmu perniagaan saya. Takut terjebak dalam perniagaan yang tidak sah dari segi syarat. Tu ya benarnya. Tak ada apa. Benar-benar gitu. Dia kata orang, dia kata dia tu nak riak tu, nak menunjuk orang lain duduk zikir belakang, dia bangun semaya. Benar tu, tak ada masalah. Awak lu sudah maya, awak tu pergi ambil bucu nak pergi baca Quran. Benar tu, nama tu dalam agama kita. Sahabat-sahabat kita. Tapi dah kerana kita tak tahu. Sebab dia ingat kau bila lepas semaya ingat kena gitu. Mesti gitu. Tu tak kena lah, kena tahu lah. Sebab juga tu imam. Bagi tu imam yang berilmu, dia tak ada masalah pun. Makmum nak bangun lepas tu, mungkin dia tahu. Tak ada masalah. Benar tak ada masalah. Tapi kalau tak tahu, dia jadi masalah lah. Ana sebut ni bukan apa, supaya kita tidak timbul buruk sangka pada orang. Benda situ, benda tak patut buruk sangka tu. Kalau sepatutnya, cerdik kata, mana tahu tentang perkara ni. Tu. Kerana cerita dahulu, cerita di sebuah masjid tu, belajar jadi masjid dan dulu surai lah. Orang daripada pergi maya tanah, pergi maya situ juga bila-bila lagi amuk. Maya Zahur kan. Kalau lepas maya ni, popok YSN tu tobik. Mungkin nak masuk kerja pula pukul 2 ni. Enggak kita pun bangun lagi ambil anak. Tu imam ni, dia sahur di mikrofon. Dia kata siapa dia bangun lah lepas ni buah mari masjid aku. Dia kata gitu. Enggak moga anak ni bangun juga. Enggak kita ni tak boleh nak derah anak kata benar sebab dia dengar. Anak kata kalau bodoh tak jadi imam. Anak kata ingat siapa kali ni. Sebab tu jumpa dia di masjid Langgar kata dia ni ada lagi kata. Anak kata ingat kejut habis orang. Engkau kapur kita. Bukan kapur anak. Tak senanya mana kapur anak ayat lepas ni. Anak duduk jauh kat dah mari pun kenal gitu nak mari sini. Lepas tu nengung dia. Lepas tu baru dia tahu. Lepas tu tobik tu sokor apa Isaan. Dia pergi sokor dia. Kejut anak apa kejut. Dia kata lagu tu. Lepas ni buah mari masjid Ambo. Anak iyalah kalau nak kata banyak lagi jenis tadi perasan. Oh dia masjidmu ni lah. Gerai nak kata gitu. Tapi tu kata kalau bodoh saya jadi imam. Dia tak erti tu orang nak masuk kerja, orang nak ambil anak sekolah. Jadi dia hanya kena bersama imam. Siapa kalau sudah doa dia faham lagu tu. Bayangkanlah lagu mana tu kepahaman dia dalam siapa dia boleh kata lagu tu. Makna dia faham semacam wajib lah tu. Tak kena kalau lagu tu hadirat memang kena betul tu. Tapi anak pun muji juga. Dia jumpa di masjid Langgar dia salah dengan anak. Tak tahu takut tak cana dia salah. Lepas tu pernah sekali tu anak berair dia masuk kuliah dia ada tisu. Anak kata ya Allah pada Datuk ni. Kau tak ingat aku kata dia dulu. Agak-agak dia jadi baik. Banyak kalau tak kata gitu dah. Sudah hatilah dia lepas ni. Mudah-mudah nak kata orang. Orang ni pukul 1, pukul 2 nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi tempat dan situ. Orang YSN tu duk sejam masuk ke main tu kalut dia tu nak ambil, nak pergi semaya lagi. Lepas tu pukul 2 nak masuk pula. Murah mari dengar ceramah. Siapa dia masuk lewat, itu kira berdosa. Murah pukul 2 kena masuk kerja. Nak jaga waktu dia kata mudah-mudah. Bola mari masjid Ambon. Tu bagi-bagi lagi. Bapa tu jadi gitu tu. Tu lebih daripada sangka buruk sampai pekat tu. Apa? Kita tak tahu lah. Kita jahil lagi. Dia kata nak tunjuk alim, nak tunjuk warak, nak tunjuk lebah lah tu. Tu. Sebenarnya setiap manusia ada kehormatan diri yang tidak boleh dinodai dengan mencari keaiban dan sasaran umpatan. Manusia ni dia ada kehormatan. Bila kata manusia, apatah lagi kalau dia tu orang beriman, ada kehormatan diri.
Sebab itulah dalam agama kita seseorang orang yang diumpati, orang yang difitnah, dia telah diceroboh maruah dia. Itu dalam agama kita. Mana bila kita umpat seorang, kita telah ceroboh maruah seorang. Bila kita fitnah seorang, kita telah ceroboh maruah seorang. Jadi ceroboh ni berat. Istilah ceroboh ni berat, bukan kecil. Meskipun orang yang diumpat tu melakukan amalan berdosa, orang yang kita ngumpat tu betul dia buat dosa, tapi tak boleh dalam agama kita. Asal saja dilakukan dengan tersembunyi dari pengetahuan ramai. Sebab tu dalam agama Islam kita ni hadirat, dia ada dua istilah. La'anallahul muzahirin wal muzahirat. Allah melaknat. Allah melaknat kalau kita tengok dalam syarah hadis, makna orang ni berdosa bila dia buat dosa. Tapi bila buat dosa dalam keadaan nyata. Muzahiri ni mana orang buat dosa dalam keadaan terbuka, tanpa rasa malu buat dosa. Hak tu bukan sekadar boleh dosa, dia dilaknat oleh Allah. Ulama kata kenapa dia dilaknat oleh Allah? Sebab perbuatan dia tu kalau dia buat gitu, dia boleh menyebabkan jadi ringan dosa pada pandangan mata orang lain. Proses nak membiasakan dosa, dia jadi lagu tu. Banyak kalau orang pakai buat dosa secara terang-terangan, akhir sekali orang jadi ringan dosa. Jadi ringan dosa tu. Itu jadi berat tu. Nak membiasakan yang haram, tu dosa. Jadi perbuatan melakukan dosa secara terang-terangan ini mengikut agama proses membiasakan dosa, membiasakan buat dosa. Hak tu jadi dosa, jadi berkali ganda tu. Hak ni hak kita duk bincang, mengumpat ni makna sesuatu maklumat tu dia buat secara sembunyi dari orang tak tahu. Memang dia buat tu tak betul. Disebut tu dia panggil mengumpat. Tapi kalau benar ni memang dia pun buat dengan sengaja, buat dia cepat dia buat tu. Orang tahu berlaku. Kadang-kadang setengah orang buat dosa dia viral pula, dia buat dosa tu. Kalau kita sebut, orang tak panggil mengumpat tu. Enggak, orang tahu dah. Tu ya. Tu pun tak molek lagi cerita. Senyap lebih baik. Senyap lebih baik. Tu. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar menjelaskan bahawa Rasulullah SAW pernah menaiki mimbar kemudian menyeru. Nabi sebut dengan suara yang lantang lah. Nabi kata, ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufdil imanu ila qalbih la tu'zul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Perhati malik ni ni sangat kena dengan zaman kita ni. Wahai orang-orang yang telah menyatakan secara terbuka keislamannya, keimanannya dengan lidah, dia nyata secara terbuka dia ni orang beriman dengan lidah dia, tetapi iman itu belum sampai ke dalam hatinya. Jadi Nabi kata berat ni, ya ma'syara man aslama bilisani, wahai orang yang menyatakan Islam dengan lidahnya tetapi imannya tidak meresap sampai ke hatinya. Ni kalau kita tengok dalam syarah hadis dia tu, Nabi nak ta'rif, dia kata Nabi nak sindir orang-orang yang tak jaga lidah. Beriman mari masjid tapi tak jaga lidah. Bagi Nabi orang lagu ni iman hanya di mulut bukan di hati. Puak-puak jenis ni, puak-puak yang mana beriman pada lidah bukan pada hati ni, dengan molek aku nak sebut. Janganlah kamu menyakiti orang-orang Islam. Itu satu. Yang kedua, janganlah mencari keaiban orang lain. Sesiapa mencari keaiban saudara Islamnya, Allah akan mencari keaibannya. Ni anak terjemah gini, walaupun anak nak terjemah cara lain, terjemah gini support dia ni. Sesiapa yang Allah cari kelemahannya, Allah akan membongkarnya, sekalipun dia berada di dalam perut kenderaan dia, duduk dalam perut utah pun Allah akan cari lagi. Dia ada ayat. Kalau dalam syarah hadis ni panjang juga disebutnya gini maksudnya. Dalam hadis ni Nabi nak ayatnya, orang yang beriman sengati dia tak buat kerja lagu ni. Hatu mula-mula sekali.
Sebab tu Nabi istilahkan kepada orang yang tak jaga lidah, dia sebut ke aib orang Islam lain. Huduh hati-hati perangai, depan saya molek, belakang saya tu sebut keburukan saya. Ni bagi anak huduh na perangai. Saya tu gak duk ingat saya semua, rupanya makan saya. Bagi anak hok ni perangai huduh na ni. Tak boleh nak ayat dengan bahasa, huduh terlajuk perangai. Depan molek, alik belakang dua ayat. Tu huduh na apa? Siapa dia perangai lagu tu orang tu beriman pada lidah, bukan pada hati. Hati dia tak tahu mana tu. Lidah saja kata beriman. Dia kena ingat, orang perangai lagu ni kena ingat, bila dia tatabak ni, sebab tu anak kata terjemahan ni tidak lengkap. Tatabak ni makna mencari kelemahan. Bukan setengah orang kita tengok gini nampak tak payah cari kelemahan. Ada hak tu pun tak boleh kita nak ayat ke orang. Ni kalau kita tengok gini nampak baik, tak nampak kelemahan. Tiba-tiba pergi cari, tanya orang tu, tanya ke lagu mana dia mau kenal molek kau ni. Duk cari kesalahan orang. Hak tu makna tatabak tu. Allah akan cari kesalahan dia. Apa guna istilah cari pada tak payah cari Allah ni? Nak ayatnya sini orang panggil terjemahan mafhumnya, Allah tu kita boleh terjemah ginilah. Sesiapa yang mencari keburukan orang dan dia sebarkan keburukan orang Islam yang lain, Allah akan dedahkan keaiban diri dia. Dia akan rasa malu. Dan kalaulah keaiban diri dia tu, kalau dia duduk dalam perut unta pun, Allah akan cari lagi. Kalau kita bahasa kita, Allah akan cari pakai dalam lubang cacing. Kalau bahasa Kelantan kita. Tak usah ayat. Enggak, kalau Allah cari ni tentu jumpalah. Moga duduk dia belaka ilmu tu, maklumat tu. Jadi Allah akan dedahkan. Beringatlah tidak? Beringat sikit Sebab tu anak nak sebut, biar nak sebut lah. Sebab kita tengok orang politik orang politik. Ni anak sebut secara umum. Kita tengok orang politik dia bila dia berceramah atau pentah dia ke musim pilihan raya ke tak, dia akan cerita keburukan. Kadang-kadang keburukan orang itu tak ada dek pun. Biar anak suruh cerita. Yang mana keburukan itu melibatkan kesalahan negara. Lepas pilihan raya tak ada. Baru sepatutnya hak tu lepas pilihan raya pun nak sebut juga. Sebab itu bukan kesalahan peribadi, kesalahan negara. Apa dak? Rupanya nak buat point saja untuk ceramah. Bukan sifat orang Islam gitu. Lepas tu dia duduk cerita keburukan orang gini-gini. Sudah berbelah tahun perangai dia tak berubah. Orang lagu ni kadang-kadang Allah buka aib dia. Bila Allah buka aib dia, malu. Kena beringat tu, Allah akan buka aib dia. Tua Allah buka aib dia. Bapa dulu dia selama mana duduk dedah ke aib orang. Lagu mana cara dedah ke aib? Atas pentah, secara terbuka, secara online. Kadang-kadang benda tak tahu mana ada. Dia panggil persepsi. Lepas tu bila Allah buka aib dia, tak tertanggung dia. Anak lagi sekolah pun malu. Bila terbuka khususnya aib kau berkait dengan seks misalnya, orang sebut, orang tu sebut, orang ni sebut. Tu cara Allah. Sebab tu jangan. Tapi kalau orang tu dia jaga keaiban orang, kalau dia ada buat silap pun orang tak apa nak kecek lah mana. Orang senyap. Tu orang molek. Orang tahu dia buat salah. Tapi kenapa orang tak mahu bercakap? Sebab dia orang baik. Lepas tu dia buat salah tu kelemahan dia manusia. Tak ada manusia tak buat salah suruh cari atas dunia ni. Cari pagi klik tab tak jumpa. Kena beringat tu. Bila Allah buka tak tertanggung malu kita. Na'udzubillah min zalik. Tu mana tatabba'a. Dia tatabba'a ni kalau dia terjemahan Indonesia ni tengok dia kata sesiapa yang mengikuti perkembangan kesilapan orang. Duk cari duk. Kau tu kau orang suka. No. Benda sensasi. Tubik berita seorang ustaz ditangkap lewat. Rupanya dak pun. No, ustaz tu juga malu. Ana jumpa ustaz ada seorang tu. Dia kata ana pun tak tahu ana lewat. Dia pun tak tahu dia lewat. Tapi orang tahu. Dia kata anak ayat gitu ya aku hantar dia tu. Dia bukan tulis lewat, dia tulis mencabul. Malu tu kat dia. Anak kenal. Anak kata sabarlah ustaz nak macam mana. Lepas tu senyap gitu. Tak tahu tu senyap gitu. Tapi kawan ini malunya kira. Anda nak sebut satu kini ni antara biarlah anda sebut secara umum saja. Ni orang panggil pendidikan secara langsung dengan tok guru kita Maulana lah. Maulana ingat kini betul kini. Ada berlaku satu kes lah, kita pun sebutlah ke dia.
walaupun tidak berlaku tempat kita, tapi suruh ingat. Lamanya dia ambil pula ustaz tu. Mari kata ada demo cerita, kata ustaz ni gini ni. Takutnya lama tak boleh ambil dia ni. Tak boleh ambil dia ngajar sini, ada cerita gini. Apa kata Maulana? Tak jangan kecek gitu di depan orang lain. Depan anak tak apa. Kita pun senyap. Dia kata bolah kecek ni. Kalau yang tak nak ayat apa ni, kena ayat gini ustaz. Katanya dia ni ada masalah. Kalau nak ambil pun kena berhati-hati. Sekadar tu. Mana bahasa tu pun kena guna. Sebab Tok Guru kita kata takut tak betul cerita tu. Takut tak betul. Kita pun bukan maksudnya itu kita sebut dia pun takutnya kamu yang ambil tu ngajar kau sak leper dah. Menggoreng di situ. Saat ni kata tak tahulah. Tapi jangan kecek gitu depan orang lain. Kalau nganak molek-molek ayat kata dia ni ada masalah sikit ni. Gitu tu anak pahadah tu. Baik dia takut tu lebih orang kena dengar kat orang lain kan. Nya bawa catanya ya. Kalau nyedak lah ke mana? Kalau ustaz tu tidak begitu. Tiba-tiba siap sebut dengan alamat, dengan posko apa. Tak nyaya ke dia? Itu benar-benar gitu. Kita pun dengar kata tak ni. Yang kedua. Yang kedua. Kita niat molek. Kita duduk tengok orang jatuh pun masuk dalam rumah tu. Cerita ni misi lah. Misi. Dia duduk sewa limonnya kan. Tiba-tiba ada juga kadang-kadang orang lelaki kita tidur rumah dia. Kita tahu mana. Kita pergi report ke Tok Ngulu. Tok Ngulu terderah betul Tok Ngulu. Cepat dah kita. Dia orang itu malam tu pergi buat serbu rupanya suami isteri. Semua suami isteri. Lepas tu kita tanya tu. Dia kata rumah tu memang dia sewa untuk lelaki. Dia duduk lain, tidak duduk Kelantan. Jadi dia kerja di SM. Jadi dia duduk 5 orang nak jimat ke rumah tu. Cuma tu lelaki dia mari hari Minggu tu, hari Minggu. Jadi 4 orang lagi ni dia wiruai kepada saya dia nikah dia pergi duduk asrama lah mana-mana. Nak wi peluang lah mungkin jumpa sekali jalan-jalan sekali tu lelaki dengan bini ni. Jadi tak kena pergi sewa hotel, baik duduk rumah tu tak payah sewa. Itulah sekitar nampak dia ingat aku berlaku maksiat ke apa. Rupanya ada si je nikah. Bila siapa ke Tok Guru kita, kata siapa dia je report ni. Kata anak kata. Lain kali tak kena beringat. Lain kali kena beringat. Pasti dulu. Marah dia. Kita penuh lah kata jala dia tu. Dah susah aku terima tu. Lain kali kena beringat. Tak boleh lagu tu. Tu. Supaya Imam Ghazali katalah, kita tengok orang pergi botol. Ada air, lepas tu nampak dia huyuh air. Imam Ghazali kata kena buat andaya, takut dia huyuh air tu, takut tanah tu tak rata, takut dia nak gelicir. Lepas tu air tu tetu karaknya. Takut cokor putih gitu. Takut air biasa. Maknanya tak ada. Hak kita tengok ni kadang-kadang tak serupa dengan hak serupa kita tengok. Dia ada isu lain di sebalik. Dia ada perkara sebenar yang kita tak tahu. Nak ayatnya termasuk dalam buruk sangka. Kalau kita tak beringat bab ni, jadi teraniaya orang. Islam ni tak sebenar kita aniaya orang. Kena jaga tidak. Baik, yang terakhirnya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperdalamkan pengertian ayat tersebut kepada para sahabat baginda dalam bentuk soal jawab. Hadis bawah ni lah. Jadi hadis kita bawa di atas tadi tu tak salah gitu. Jadi nak suruh sahabat ni faham molek, Nabi buat dalam bentuk soal jawab. Mula-mula Nabi sebut hadis ni kan. Pertama sekali bila Nabi naik atas mimbar, Nabi kata jaga lidah. Jangan menyakiti orang Islam. Jangan duk cari kelemahan orang. Siapa dia cari kelemahan orang patut dedah ke pula, Allah akan buat gitu je. Allah akan dedah walaupun dia duduk dalam perut unta pun orang dedah lagi. Nabi tak puas hati lagi waktu. Maka Nabi nak memperdalami lagi, biar dalam lagi pemahaman sahabat. Selepas tu Nabi buat dalam bentuk soal jawab seperti mana tersebut dalam riwayat Abu Hurairah ni. Nabi kata atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqulu faqad qala in kana fihi ma taqul faqad aghtabtahu. Kena ambil situ Qala in kana fihi ma taqul faqad aghtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kata Nabi tanya sahabat dia. Nabi beri pendidikan dan betul salah. Tahukah kamu
Mengumpat tu apa? Mu tahu ke dak mengumpat tu apa maksud dia? Mana berkait dengan tadi lagi? Tahu ke dak mengumpat tu apa? Nabi tanya sahabat dia. Maka sahabat berkata, Allah dan Rasul lah lebih tahu mengumpat tu apa. Maka Nabi pun kata, mengumpat ini iaitu engkau membicarakan tentang saudara engkau dengan sesuatu yang mana dia tak suka kalau dihebohkan perkara tu. Mu cerita tentang saudara kamu, dia tak suka tu benda tu tersebar tu. Sesuatu yang kita cerita, walaupun benda, kalau dia tahu dia tak suka, itu mengumpat. Bila Nabi sebut gitu, sahabat tak jelas lagi. Sahabat pun kata, dia kata hak saya sebut tadi, bagaimana pula wahai Rasulullah jika hak saya sebut tadi hak dia tak suka, tapi betul berlaku gitu tu. Mana hak sungguh saya sebut tu, memang kelemahan tu, kesalahan tu ada pada dia, dia tak suka tu halal, tapi hak saya sebut tu betul. Nabi kata, iyalah, jika apa yang kamu sebut tu memang ada pada dia, mana betul kamu sebut tu, tapi dia tak suka, itulah orang panggil mengumpat. Itulah makna mengumpat. Tetapi jika yang kamu sebut tu tidak ada pada dia, tak betul kamu sebut tentang dia tu, tak betul, hak tu orang panggil fitnah, menuduh dia, kamu telah menuduh dia. Tu Nabi. Jadi sahabat pun faham lah, oh gitu. Jadi kalau kita sebut keburukan orang, walaupun benda tu betul, tu orang panggil mengumpat dah tu. Tapi kalau kita sebut tentang keburukan orang, benda tu tak betul, orang panggil fitnah, tuduh. Jadi naknya tak boleh berlaku tu. Kena beringatlah di hadirat. Mudah-mudahan Allah SWT kalau kita ada niat nak kebaikan, usaha supaya tidak terlibat dengan lidah kita melakukan, kita kata memburukkan orang lah, insya-Allah Tuhan akan jaga kita, insya-Allah. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bincang pula penyakit hati yang ke-11, iaitu hasad dengki. Ni orang Melayu kita guna, dia campur Arab dengan Melayu, hasad lagi dengki lagi. Hasad tu bahasa Arab, dia buh pula dengki. Hasad tu makna dengki, dia terjemah lah, tak payah tanya. Tak payah tanya penyakit hasad dengki, tak tanyalah, sebab aku terjemah dah tu. Dengki tu mana hasad? Terjemah lagi, nak ayatnya beratnya. Hasad tu bahasa Arab, dengki tu hasadnya, hasad dengki. Tu kan. Ni juga benda kepakaran orang kita juga ni. Jadi ni kita bincang semula lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.